bisa kembali ke masa-masa Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Saudara Ramzul, Saudara Richard Bakri, Saudara Zamari LC, Saudara Azul Jalil? Dahsyat katanya, dahsyat dah terlewat sikit saya. Saya minta maaf saudara sebab agak terlewat sedikit hari ini sebab ada urusan family saudara. Saudara Abu Samah, Saudara Abdul Aziz Abdul Rahman dari Tanjung Karang, Saudara Fazil Yuk. Itu juga Saudara Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Saudara Muhammad Paridun Tukiman. Itu juga Saudara Zek Zul. Saudara, maklum sajalah kita dah berkeluarga ni, dekat-dekat nak puasa. Kemudian cucu saya pula nak masuk ke sekolah Pak Selama penuh. Jadi family ada pertemuan, jadi terpaksa lah. Saya mohon maaf lah kerana lewat setengah jam. Saudara Maaf, Saudara ZMK Makmur, apa khabar? Saudara Syarani Salmah, daripada Sri Iskandar, Saudara Ramzul, Saudara Abiki. Begitu juga Puan Marabiah Abdullah dari Pandan Jaya, Saudara Mustafa Bayut dari Selayang hadir. Puan Halimah Ismail, Saudara Mat Spana, Waalaikumsalam Saudara Puan Hamidah Kamat. Terima kasih. Lambat sikit, minta maaf Puan hari ni sebab ada urusan keluarga sikit. Minta maaf lah. Saudara Yang Maya, Saudara Aris Saleh, Saudara Mazlan Lan, Saudara Syarifah Hafifah, Saudara Malik. Apa topik malam ni? Topik malam ini, bicara kita malam ini adalah ini tajuk kita malam ni. Apa dia tajuk kita malam ni? Sekejap. Tengok. Indah kabar dari rupa. Saudara. Baik, Saudara Dian Shah, Rizal Yusof, Rosmini dari Pontian Johor. Saudara Yusof Awang dari Tanah Merah Kelantan, Saudara Malik, Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang. Zack Peri-Peri, Hashim Atan, Tarmizi Akasah, Edi Tahir, Saudara Azmi Nordin dari Bagadato, Kamis Nadi, Saudara Mat Rafi'i Ahmad, Saudara Abu Nem dan teman-teman yang lain tu saya mohon maaf lah kalau tak dapat menyantuni semua. Hari ni saudara hari Selasa 5 Mac 2024. Saudara tinggal 7 hari je lagi. InsyaAllah 7 hari lagi kita akan dapat diizinkan oleh Allah SWT untuk kita menyaksikan kehadiran sinar fajar Ramadan, saudara. Bagaimanapun jangan lupa saudara, hari ini sudah masuk hari yang ke-1441. Virus sebut masih lagi ada kerana dalam tempoh seminggu ni jangkitannya meningkat. Seminggu lamanya 639 orang yang masih ada dijangkiti sepanjang seminggu, saudara. Dan jumlahnya adalah 5,237,178 orang. Sembuh Alhamdulillah, jangkitan 639, sembuh ada 869, jadikan jumlah yang berjaya disembuhkan adalah 5,230,953. Tapi saudara agak sedih kerana ada satu kematian diberitakan. Jadi jumlah kematian 37,348. Sebab itu saya selalu berpesan dengan teman-teman, pasti melakukan penjarakan sosial, kalau ramai orang pakai tutup pelitup muka dan jaga kebersihan diri kita. Ingat saudara, jagalah kesihatan keluarga kita. Saudara, kita sudah masuk dalam segmen naluri kehidupan. Minta maaf saudara, saya bukan da'i, saya juga bukan ustaz yang bertauliah. Ini yang saya lakukan adalah menyantuni teman-teman. Selamat sepana, salam untuk warga Cita Damai. Saudara, sebagai hamba Allah, kita dididik oleh Allah SWT bahawa segala sesuatu itu datang daripada Allah. Dan kita sebagai hamba-Nya perlulah menerima dengan rela. Kita tidak punya hak untuk menolak atau mengelak. Kerana Allah SWT berfirman, maksudnya saudara, tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan ia telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakan kamu. Sungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Ini adalah dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-22. Jadi sebab itu saudara, janganlah lagi hati kita tergantung pada sebab. Bila jatuh, sebab jatuh
jatuh basikal, ataupun sebab. Jangan kita mengatakan sebab musabab itu, tapi kita harus lihat musabbil asbab. Musabbil asbab, iaitu penyebab segala-galanya, iaitu Allah SWT, saudara. Selagi hati kita masih terfokus kepada sebab-sebab, maka selagi itulah kita akan menyalahkan diri atau menyalahkan orang lain, atau menyalahkan situasi maupun kondisi yang menyebabkan musibah itu berlaku. Dan pada saat itu, saudara, syaitan akan mencelah dan membisikkan dengan ayat-ayat putus asa dan kecewa, seumpamanya, jikalah, andainya, seandainya, ini akan menyebabkan kita kecewa dan merasa patah hati dan sedih. Seharusnya saudara, apabila ditakdirkan sesuatu yang negatif itu berlaku, maka terimalah. Kita tidak ada pilihan lain, saudara. Kita tidak dapat mengawal arah kehidupan kita. Tapi kita mampu mengawal kemudi iman. Itu paling penting. Jadi cepat-cepat kita tukar yang negatif itu kepada yang positif dengan berkata, tentu ada hikmahnya. Bukan menafikan realiti, tetapi menutup pintu hati pada kalimah jika atau andainya. Jangan kita, tadi naik basikal jatuh, ada batu. Jangan, saudara. Segala-galanya ditentukan, segala-galanya di bawah takdir, qada dan qadar Allah, saudara. Kerana perkataan sebut sebenarnya adalah racun kepada kesabaran kita. Jika macam sebenarnya, jika aku tak buat begini, takkan jadi begitu. Jika tak begini, jadi begitu. Itulah racun dalam kehidupan kita, saudara. Kerana Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya ada menulis, untuk meringankan kepedihan musibah yang menimpa, hendaklah dikenal bahawa Allah lah yang menurunkan bala itu. Dan saudara yakinlah bahawa keputusan ataupun takdir Allah itu pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik selepas itu. Ingat saudara, ini hanya sekadar culipan dalam segmen Naruri Kehidupan. Apa kata Datuk Syed Ali? Ini dalam segmen Mutiara Kata. Menurut Datuk Syed Ali, kuasa yang dipegang bukan untuk menzalimi, saudara. Jawatan yang disandang bukan untuk mengaut kepentingan peribadi ataupun pengaruh. Apa yang ada bukan untuk disanjung, saudara. Semua yang kita miliki itu adalah anugerah ilahi yang boleh hilang dalam sekelip mata jika Allah berkendakkannya terjadi. Ingat, saudara, kuasa dipegang bukan untuk menzalimi. Jawatan yang disandang bukan untuk mengaut kepentingan peribadi. Dan pengaruh yang kita ada bukan untuk disanjung. Semua yang dimiliki adalah anugerah ilahi yang boleh hilang dalam sekelip mata jika Allah berkendakkannya terjadi. Terima kasih Datuk Syed Ali atas kiriman Mutiara Kata yang begitu berguna pada kita. Eddie Tahir dah kena SST, apa sebabnya? Itu jangan kita fikir, saudara. Takdir menentukan. Jangan kita nak menyalahkan orang itu, menyalahkan orang ini, saudara Eddie Tahir. Tenangkan diri kita, fahamlah bahawa Allah tidak akan meletakkan beban di atas bau manusia atau insan kita ni dengan beban yang tak mampu kita pikul. InsyaAllah ada sinar yang selepas itu, saudara. Baik, saudara, saya tetap mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka pastilah negara boleh jadi muflis. Saudara, kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan masukkan dalam mana-mana channel, saya tak marah. Namun anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda buat sebelum anda masukkan dalam mana-mana channel. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik, sekadar untuk memberi informasi. Kalau ada berita-berita terbaru yang saya fikirkan sesuai untuk perkongsian kita bersama, jadi saya lontarkan bicara itu. Apabila saya memberi pandangan, memberi pencerahan, kita harus berpegang pada prinsip. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsip kita, saudara. Dan kalau tak bersetuju, boleh hantar kiriman, boleh menyatakan tidak bersetuju, asalkan tulisan anda itu ada adab dan sopannya. Ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara berhemah. Ya, saudara? Kita adalah warga cinta damai, saudara. Jangan cari bergaduh. Jadi, teman bertanya tadi, apa tajuk bicara kita? Bicara kita malam ini tajuknya Indah Khabar dari Rupa. Apa yang saya maksudkan? Sabar dulu, saudara. Laporan kaji cuaca tak banyak, cuma tadi sekitar kawasan rumah saya ini ada hujan, di luar saya tak tahu, tetapi saya mendapat berita di ibu negara Vietnam, di Hanoi.
saat ini diselubungi oleh asap tebal yang jarak penglihatannya begitu sukar untuk dilihat dalam keadaan jarak yang dekat, saudara. Ini kerana berlaku pencemaran udara dan pelepasan arah asap kenderaan serta dalam musim El Nino ini, saudara. Jadi daripada data Air Visual yang menyediakan maklumat pencemaran udara global melalui aplikasi telefon bacaan zarah kecil berbahaya dikenali sebagai PM2.5. Jadi sekarang ni kawasan di Hanoi diisytiharkan kawasan yang paling teruk, yang tak sihat. Kalau mana nak cuti tu sabar-sabarlah, saudara. Dan kita berdoalah supaya agar habuk ataupun asap yang tebal itu tidak melanda ke negara kita. Sebab kita dengan Hanoi ni pun tak jauh mana pun, saudara. Ya, saudara? Baik. Apa cerita khabar dari Australia? Semua kita tahu Yang Amat-Amat Perdana Menteri saat ini berada di Australia. Sebab itu hari ini menurut kenyataannya Malaysia dan Australia sudah pun komited untuk mempertingkatkan kerjasama komprehensif dalam pelbagai industri termasuklah perdagangan, pelaburan, pendidikan, ekonomi digital dan keselamatan cyber. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerjasama antara kedua-dua negara ini dinyatakan olehnya dalam selepas bertemu dengan rakan sejawatnya Anthony Albanese. Kata Datuk Seri Ibrahim dan kata Datuk Seri Anwar, dia kata mereka sepakat untuk memperluas kerjasama sedia ada dalam hal yang terkait ekosistem vaksin serta peralihan tenaga bersih. Jadi menopang cabaran mendatang, katanya kami juga senada untuk menerokai perkongsian maklumat, pembangunan cyber serta menuntut kebersamaan yang untuk lebih padu lagi dalam isu immigration dan persempadanan. Datuk Seri Anwar Ibrahim sini berada di Australia, saya untuk lawatan rasmi serta menghadiri mesyuarat pimpinan tahunan Malaysia Australia dan sidang kemuncak khas ASEAN Australia. Menurutnya, beliau dan Albanese mengadakan pertemuan empat mata sebelum mengadakan mesyuarat pemimpin tahunan Malaysia Australia dan mengharapkan semoga hubungan dan kerjasama Malaysia Australia terus saling menguntungkan. Sampai itu, saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengadakan pertemuan dengan 18 peneraju syarikat-syarikat terbesar di Australia untuk melihat kemungkinan adanya peluang-peluang pelaburan dan kerjasama perniagaan. Menurut Tengku Zafrul memang ada tapi belum dimuktamadkan sepenuhnya. InsyaAllah mana-mana syarikat-syarikat di Australia yang berada di Malaysia ini, mereka kabarnya akan meningkatkan lagi jumlah pelaburan. Agak menarik, saya. Kerana pada tahun 2023, perdagangan dua hala antara Malaysia dan Australia adalah berjumlah 84.64 bilion. Jadi beliau yakin daripada 84.64 bilion ringgit itu pasti akan meningkat lagi, saudara. Dan semasa berada di Australia juga, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut bertemu dengan para pelajar. Biasalah, saudara, bila dia pergi mana-mana negara pun dia akan mengadakan pertemuan dengan warga kita yang berada di negara tersebut, sama ada sebagai pelajar atau bekerja dan sebagainya. Saya terima satu VT agak menarik yang dihantar ke studio AHF daripada Australia kepada saya tentang lawatan dan juga pertemuan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pelajar-pelajar di Melbourne, Australia. Jadi saya minta kalau ada apa ini, silakan. To me, the acquisition of knowledge is important through discipline and hard work. Use your time wisely. Mind you, my children, you will regret it. You can put it down your diary. Uncle Anwar tells you that you will regret it if you do not fully utilize your time to read as much as possible to acquire knowledge and that discipline. I would strongly urge you to make full use of your time.
to learn as much as possible, to be humble, to accept that you cannot succeed if you do not struggle and work hard. Ya, saudara, kita sebagai warga Cita Damai, rakyat negara ini, kita harus merasa bangga, saudara, bila pemimpin kita disanjungi, saudara-saudara besar dari negara luar begitu menyanjung kita, dan sebagai Perdana Menteri, sifat atau sikap Datuk Anwar Ibrahim pasti akan bertemu dengan pelajar-pelajar. Jaka Linglung ditanya dengan saya bila nak bawa Datuk Abdullah Sani, insyaAllah malam besok, saudara. Ini admin, suara bergema tak? Dia bouncing je, saudara. Baik, saudara. Itu khabar daripada Australia. Bagaimana khabar dari Manila? Saya dipahamkan di Manila, pejabat Ombudsman telah mengarahkan pergantungan sementara Ketua Agensi Makanan Kebangsaan seramai 138 orang pegawai-pegawai di Manila yang menjaga hal ehwal keterjaminan makanan telah pun dihadapkan ke muka pengadilan kerana menghadapi tuduhan kecurangan. Jadi sebab itu kita harus berhati-hati, saudara. Di mana-mana pun, kalau kecurangan itu berlaku, Manila pun tak lari daripada masalah yang dihadapinya. Dan saya harap agar perkara ini dapat menjadi kesedaran pada kita. Bukan hanya di negara kita, saudara, di Manila, di mana-mana pun sekarang ni manusia sanggup melakukan apa saja untuk mengawal kekayaan. Masalah yang dihadapi di Manila sekarang ni masalah beras, masalah tepung, masalah gula. Jadi jangan kata negara kita saja, saudara. Di mana-mana pun sekarang ni masalah keterjaminan makanan begitu mendadak. Sebab itu akhirnya 153 orang yang dikatakan melakukan kebejatan dalam skandal jualan beras. Ada skandal sana, saudara. Saya lihat tinggi, saudara, harga beras sana. Tinggi, 46 peso je untuk feed rice saja. Baik, saudara. Bagaimana dengan India? Keterjaminan makanan tidak berlaku di Manila, juga berlaku di India. Kerana dari Mumbai, saya menerima berita bahawa petani India akan meningkatkan bantahan mulai besok dengan memasuki ibu negara New Delhi dengan membawa bas dan truk. Mereka datang dengan bas, dengan kereta api, truk, traktor dan sebagainya. Kabarnya beribu-ribu petani akan memulakan perarakan Delhi Chalo. Itu mari kita ke Delhi. Kerana bulan lalu telah mengadakan unjuk rasa dan ini akan diteruskan besok, saudara. Jadi bulan lalu mereka telah dihalang oleh pasukan keselamatan sekitar 200 km sebelum masuk ke Delhi. Tapi kabarnya besok puluhan ribu akan berlaku. Saudara, dan waktu dalam minggu lepas ada kematian apabila peserta unjuk rasa yang katanya ditembak ataupun cedera dalam pergelutan dengan pihak berkuasa. Namun Delhi ataupun India sekarang ni semakin tenat. Apabila petani sudah mengadakan unjuk rasa, bila itu berlaku, maka kesannya akan berlaku pada negara kita juga, saudara. Sebab itu sekarang ni kerajaan India telah pun membekukan pengantaran bawang merah ataupun bawang besar ke negara kita. Akhirnya harga bawang mencanak naik. Begitu juga dengan beras. Pihak kerajaan India juga mengurangkan ekspor beras kerana mereka juga bimbang akan berlaku masalah tidak cukup makanan. Itu di India, saudara. Bagaimanapun di Islamabad, semalam saya dapat semalam maksudnya. Akhirnya Shehbaz Sharif, iaitu adik kepada Nawaz Sharif, telah pun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri untuk kali keduanya. Setelah hampir 4 minggu berlaku kekecohan, kesan daripada pilihan raya yang menyebabkan berlaku kelewatan dalam pembentukan kerajaan campuran. Sharif pada usia 72 tahun secara rasmi telah pun mengangkat sumpah untuk memegang jawatan semalam di Islamabad. Itu sehari selepas Parlimen melantiknya sebagai Perdana Menteri.
Walaupun begitu, terdapat juga lagi bantahan daripada ahli parlimen yang sehaluan dengan bekas Perdana Menteri Imran Khan. Pilihan raya pada 8 Februari lalu tercemar saya berikutan dengan penutupan perkhidmatan internet, penangkapan dan keganasan, dan keputusannya agak tertangguh begitu lewat. Malahan masih lagi walaupun telah dilantik Shehbaz Sharif sebagai Perdana Menteri Pakistan, tapi bunga-bunga keresahan dari segi politik di Pakistan makin belum selesai lagi. Sebab itu sekarang ni menurut sumber PML dan bekas Menteri Kewangan Ishak Dar yang serupa menjadikan merupakan pesaing sedang diperhati secara dekat, secara tuntas oleh warga-warga pelabur antarabangsa. Sebab sekarang ni ekonomi di Pakistan merudum begitu teruk sekali. Pelabur-pelabur mengambil sikap selagi kegawatan politik tidak selesai, maka mereka akan mengalihkan pelaburan mereka ke negara luar. Dan ini boleh mengakibatkan Pakistan juga terdedah kepada suasana yang cukup tidak tenang dari segi aspek ekonomi. Sebab itu, kita harus memastikan negara kita menjamin kestabilan politik. Kalau tidak nanti berat juga kita saudara. Sebab dunia sekarang ni di mana-mana pun sedang mengalami krisis ekonomi. Bagaimana dengan Israel, saudara? Khabar daripada Gaza, saya menerima kabarnya hari ini, tentera Israel telah pun menyerbu ibu kota pentadbiran Palestin, iaitu di Ramallah, di tepian barat. Katanya sepanjang malam semalam, seorang remaja berusia 16 tahun maut di kamp pelarian. Kamp pelarian pun mereka datang, mereka tembak, saudara. Saksi di Ramallah berkata tentera Israel telah menyerbu bandar yang merupakan ibu pejabat pihak berkuasa Palestin yang diketuai oleh Presiden Mahmud Abbas. Agensi berita Palestin dan Wafa berkata konfrontasi masih terus tercetus. Dan akhirnya sewaktu tentera Israel menyerbu kamp pelarian di Ramallah, maka seorang pemuda Abu Shalbak telah pun tercedera, ditembak di bahagian tengkuknya, akhirnya meninggal dunia dan mencetuskan keganasan kembali melonjak, saudara. Dan saya juga menerima berita bahawa Palestin masih berdepan dengan krisis kekurangan makanan yang begitu mendesak, kesan daripada berdelan bertubi-tubi. Tentera Israel masih terus membedil Gaza, saudara. Dalam serangan terbaru, Israel bertindak membedil truk bantuan makanan sehingga mengorbankan beberapa orang. Namun pihak tentera menafikan truk itu membawa bantuan. Itu keadaannya, saudara. Sebab itu Hamas menuntut agar tentera Israel berundur sepenuhnya dari sebenarnya Gaza selepas hampir 5 bulan melancarkan peperangan. Keadaan masih lagi tak tentram, masih lagi berlaku pertempuran antara Hamas dan juga tentera Zionis Israel, saudara. Di Beirut katanya kumpulan Hezbollah, selain daripada Gaza, di Beirut pula kumpulan Hezbollah Lubnan semalam telah pun mendakwa bahawa mereka telah menyerang pasukan tentera Israel di selatan Lubnan. Kabarnya ada yang terkorban, tapi masih belum dapat diketahui berapa jumlahnya pasukan tentera Israel yang terkorban. Dan ketegangan kini memuncak di sepanjang sempadan antara Lubnan dan Israel menjelang bulan Ramadan ini. Ini keadaannya, saudara, apa yang berlaku di Lubnan. Kita berdoalah agar peperangan, pertempuran tidak berterusan, sebab saudara kita yang beragama Islam sedang menuju untuk masuki bulan Ramadan. Bukan bulan pertempuran, bukan bulan yang penuh dengan air mata, kekecewaan, kesedihan. Saudara, sebab itu dari Washington saya mendapat tahu bahawa akhirnya Naib Presiden Amerika Syarikat Kamala Harris membuat kenyataan terbuka dan menegur Israel. Kerana katanya Israel masih terus berdolak dalik dalam rundingan damai berhubung peperangannya antara Israel dan Palestin. Menurut Kamala Harris, setiap saat yang dibazirkan itu memburukkan lagi krisis kemanusiaan di semenanjung Gaza, dan itu membuatkan dunia semakin tertekan dan kecewa dengan sikap rejim Yahudi yang semakin menguji kesabaran. Ini kenyataan daripada Naib Presiden Amerika, saudara. Yang memang kita tahu sekutu Israel adalah Amerika. Tapi apabila Kamala Harris sudah membuat kenyataan, ini memberi gambaran bahawa Israel dalam keadaan tertekan. Sebenarnya peperangan berlaku antara Hamas dengan Israel ini, saudara, bukan hanya membuatkan Presiden Benjamin Netanyahu tertekan, malahan
Joe Biden pun tertekan. Tapi tambah sekali apabila katanya pilihan raya tahun depan besar kemungkinan Demokrat yang dilihat menyokong ataupun sekutu kepada Israel juga besar kemungkinan mereka mengalami kekalahan. Sebab itu Kamala Harris selaku naib presiden dari parti yang sama berusaha untuk memastikan segeralah gencatan senjata antara Israel dan warga di Gaza dan Semenanjung Barat itu segera tercapai. Itu gambaran yang saya dapat. Mudah-mudahan teguran daripada Kamala Harris selaku naib presiden Amerika itu dilihat tidak lagi menyebelahi rejim Israel. Kita kembali ke negara kita. Dalam saat-saat begitu, bagaimanapun dari parlimen tadi, petang tadi saya mendengar bahawa kerajaan sedia mempertimbangkan cadangan gaji bagi graduan pendidikan teknikal dan latihan vokasional, iaitu gaji-gaji para lepasan TVET. Bakal ditawarkan gaji melebihi RM4,000 sebulan sahaja. Demikian menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi sewaktu menjawab soalan di parlimen, menjawab soalan tambahan daripada Dr. Halimah Ali daripada KAPA. Jadi Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan bahawa kalau pelajar-pelajar lulusan TVET ini masuk ke pasaran, mereka boleh memperoleh gaji melebihi RM4,000. Sebab itu kerajaan begitu bersungguh-sungguh untuk membuka sebanyak mungkin sekolah-sekolah TVET kerana negara memerlukan tenaga kerja yang benar-benar berpengetahuan dalam teknologi dalam menghadapi dunia tanpa cabaran. Hari ini di parlimen semua mata perhatian rakyat tertumpu saudara. Sebab sepatutnya hari ini saudara Yang Amat Hormat Datuk Seri Zahid Hamidi akan membawa usul kerajaan perpaduan, iaitu untuk menggantung ahli parlimen dari Tasik Gelugur, iaitu Wan Saiful Wan Jan dari menghadiri sidang Dewan Rakyat selama 6 bulan. Jadi bagaimanapun setelah diminta oleh Speaker Tan Sri Johari, dia bertanya apakah Wan Saiful ni mau menarik kenyataannya, maka secara terbuka dia bangun menyatakan bahawa dia menzahirkan kekesalan, bahawa dia menariklah tuduhan mengatakan Datuk Anwar Ibrahim itu menyogok ahli parlimen untuk menyokongnya, dan tuduhan dia sangat terbuka, dan dia minta ampun kepada Duli Yang Mulia Yang Pertuan Agong atas kata-katanya, bahawa dia bila dia kata kerajaan ini mau membasmi ini rasuah, tapi orang yang terlibat itulah yang saban minggu menghadap Agong. Maksudnya pada Datuk Anwar Ibrahim. Jadi kesan kenyataan itulah membuatkan parlimen mau mengambil tindakan padanya. Tapi bagaimanapun Datuk Tan Sri Johari dia beri peluang sekali lagi. Bagaimana? Jadi bagaimana, apakah kamu nak tarik balik ataupun mau meneruskan? Akhirnya Wan Saiful bangun menyatakan dia minta maaf pada Dewan dan menarik semula. Jadi apa yang dia katakan itu hanyalah sekadar kata-kata yang tidak membawa sebarang makna. Kesan daripada itu, akhirnya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi yang juga selaku Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah membuat pernyataan selepas Wan Saiful buat pernyataan, maka menariklah usul untuk memecat ataupun menggantung Wan Saiful. Sebab itu keadaannya hari ini ada orang setuju, ada orang tak setuju. Tapi sebenarnya itulah sikap Datuk Zahid ni sentiasa berlapang dada. Bila orang minta maaf, kena maafkanlah. Cuma saya dengar juga kenyataan Ketua Pembangkang Tuan Hamzah Zainuddin tak ada perlu mengatakan kesudian berlapang dada Datuk Zahid itu harusnya merupakan sifat yang terbaik. Tak ada pun. Cuma cakap dia mengucapkan terima kasih kepada Speaker Tan Sri Johari kerana memberi ruang pada kesempatan kepada Wan Saiful untuk memohon maaf. Jadi usul untuk menggantung Wan Saiful ditarik semula. Dan sebab itu ahli parlimen daripada Paya Besar, itu Saudara Syahar juga memuji sikap Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi yang begitu berlapang dada untuk menarik, untuk tidaklah meneruskan cadangan untuk menggantung Wan Saiful. Ya, jadi sekarang ni katanya suasana mesti life must go on.
Dan kita harus move on, kena maju ke depan, bukan lagi bercakap yang bukan-bukan. Negara memerlukan santunan setiap ahli-ahli politik supaya jangan bercakap benda yang bukan-bukan, saudara. Jadi sepatutnya kita menyantuni ekonomi rakyat, mewujudkan kestabilan politik, itu sepatutnya. Tapi bagaimanapun saudara, walaupun di parlimen hari ini tak adalah Wan Saiful ni digantung. Namun Suruhanjaya Pencegah Rasuah masih lagi memberi tempoh sehingga hujung minggu ini kepada ahli parlimen Tasik Gelugor Datuk Wan Saiful untuk kembali untuk tampil ke SPRM bagi membuat laporan berhubung dakwaannya bahawa beliau disogok untuk menyokong Perdana Menteri. SPRM, parlimen satu hal, SPRM satu hal lain lagi. Jadi menurut Ketua Pengurusi Perusahaan SPRM Tan Sri Azhar Baki, kalau Wan Saiful tidak buat demikian, pihaknya akan mengambil satu tindakan terhadapnya. Tapi tak tahulah, dia tak sebutlah nak buat apa tindakannya. Jadi setakat saat ini katanya dia merujuk pada pejabat SPRM dan pegawainya, Wan Saiful belum datang lagi ke SPRM. Dia pergilah, jelaskan. Sebab SPRM dia tak peduli. Walaupun parlimen sudah pun memaafkan, menarik usul untuk menggantung beliau, tapi kalau benar ada berlaku ataupun sebagaimana apa yang didakwa oleh Wan Saiful, maka dia akan diambil tindakan undang-undang. Itu keadaannya, saudara. Baik, saudara. Bagaimanapun, selain daripada itu, kita sekarang ni di saat-saat untuk mara ke depan dari segi sektor ekonomi dan sebagainya. Sebab itu saya amat berbangga dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri. Katanya kerajaan Selangor telah pun melancarkan Dana Usahawan Madani Selangor, Dana Usahawan Madani Selangor bagi membantu usahawan kecil meningkatkan produktiviti dengan nilai bantuan sehingga RM30,000. Jadi katanya usahawan di Selangor bolehlah pergi ke pejabat daerah yang mahu menjalankan usahawan dan sebagainya. Usaha mereka boleh pergi ke pejabat daerah dan tanah untuk mengambil borang, untuk diisi dan dikemukakan ke unit bahagian pembangunan PDT lokasi perusahaan yang nak jalankan. Sebab Selangor ada mewujudkan tabung ataupun dana untuk 30,000 sampai ke 30,000. Katanya sampai berapa juta. Besar saja. Dananya 200 juta tak silap saya. Jadi setiap orang boleh dapat 30,000. Bukanlah percuma, tidak, tapi pergi berdaftarlah, pergi ke pejabat daerah. Kalau di Sabak Benam, pergi pejabat daerah Sabak Benam. Mungkin anda melakukan usaha untuk buat KPUB ke, ataupun nak buat berniaga kecil-kecilan, PKS dan sebagainya. So, Dana Usahawan Madani dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amir Syahri. Alhamdulillah. Yalah, kalau negeri itu maju, ada wang, mestilah dipulangkan balik pada rakyat. Cuma berbeza sedikit saya tengok sedihnya apabila ada laporan. Laporan daripada berita TV3 mengatakan bahawa bilangan miskin Tegar di Kelantan masih lagi ada, saudara. Dia katanya bilangan miskin Tegar di Kelantan meningkat kepada 14,092 orang. Keluarga manakala kategori miskin pula membabitkan sekitar 63,060 orang keluarga. 63,060 buah keluarga. Demikian mengurut pengurusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur, Air dan Pembangunan Luar Bandar di Kelantan, Dato' Dr. Izzani Husin, kerana jumlah itu meningkat 41%. Data itu dikeluarkan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan JPM Kelantan menerusi mesyuarat terbaru yang diadakan pada 22 Januari lalu katanya. Bagi mereka yang pendapatan keluarga miskin Tegar adalah RM1,119 dan bagi miskin pula adalah RM2,199. Jadi itu di Kelantan saya. Kenapa ia tak dimasukkan dalam usaha kerajaan Madani ini mau menghapuskan miskin Tegar? Ini saya tak tahulah, saudara. Bagaimanapun itulah yang berlaku sekarang ni di Kelantan. Orang lain dah mula menggerak macam di Selangor, menggerak memberi bantuan dan sebagainya. Kelantan pula bergelut. Bergelut dengan kemiskinan rakyatnya sekarang. Nak buat macam mana? Anda fikirlah sendiri. Baik, saudara. Kita kembali balik pada tajuk kita. Janganlah indah khabar dari rupa. Sebab Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 telah pun berakhir. Saya membaca, menatap satu persatu
usul-usul sebanyak 80 resolusi yang dibentangkan. Tapi saya melihat ada sekitar dalam 8. Ini yang paling penting dalam resolusi dalam Kongres Ekonomi. Dan kita mengharapkan kalau boleh janganlah apa yang diputuskan, apa yang telah pun dicanangkan akan dilaksanakan oleh Kerajaan Madani ini hanya sekadar menjadi indah kabar dari rupa. Sebab katanya inisiatif baru untuk membantu golongan kaum bumiputera. Pertama sekali dana khusus yang akan diwujudkan oleh JLC berjumlah 1 bilion untuk kemudahan pembiayaan usahawan bumiputera harus terlaksana. Tidak boleh ada berlaku birokrasi. Saya dah 2 malam bercakap soal ini. Mesti kaki tangan JLC, sama ada tekunnya, sama ada Amanah Ikhtiar ke, ataupun mana-mana agensi kerajaan lah, perlu melaksanakan. Sebab ini merupakan resolusi Kongres Ekonomi Bumiputera. Jangan main-main. Sebab kita tidak mahu apa yang berlaku dulu setelah diputuskan dalam Kongres Ekonomi Bumiputera untuk mewujudkan dasar ekonomi baru, akhirnya terhalang begitu saja. Kita mengharapkan kali ini biarlah kaki tangan JLC, kaki tangan kerajaan lebih jujur untuk melaksanakan. Jangan indah kabar di rupa. Kemudian PNB dan PHB akan menjadi peneraju bagi pembangunan komersial di Tanah Reserve Melayu. Sebab sebagaimana dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri, Presiden UMNO dan Seri Ahmadi mengatakan bahawa diwujudkan yayasan untuk Tanah Reserve Melayu. Di mana tanah-tanah ini perlu dibangunkan semula dan mana tanah-tanah yang habis list tak boleh lagi dibagi semula. Itu keadaan. Saudara, kita tanah ni agak sensitif. Jangan lupa kita juga, kerajaan juga terikat dengan wasiat, 7 wasiat Raja-Raja Melayu yang tidak mengizinkan tanah-tanah Melayu tergadah begitu saja. Kerana dalam antara 7 wasiat itu, Raja-Raja Melayu dulu sebelum mencapai kemerdekaan menyatakan sediakan 50% tanah Reserve Melayu ini yang sepatutnya dimiliki oleh anak-anak Melayu. Itu ada tercatat dalam 7 wasiat Raja-Raja Melayu, saudara. Sebab itu kabarnya kalau tanah itu sekitar 50 ekar di sekitar bandar Malaysia ni, dia akan dikekalkan sebagai kawasan milik Melayu. Kawasan bandar Malaysia, saudara. Ini kawasan ini akan dibangunkan. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Kita tak mahu lagi tanah Reserve Melayu ini dinilai dengan harga acreage. Kita tak maulah kerana 50 ekar, 1 ekar mungkin nilainya RM1 juta. Tak boleh, saudara. Ia hendaklah dinilai mengikut kaki persegi. Kalau 1 kaki persegi sekitar kawasan itu nilainya 200 ke 500 ringgit ke 1000 ke, maka perlu dinilai supaya pemiliknya. Sebab ini tentang tanah Reserve Melayu ni. Supaya ada nilai, bolehlah kita membangunkannya dengan lebih megah lagi di masa mendatang. Dalam waktu yang sama, perkara keempat saya adalah untuk memperkasakan program latihan Tibet. Sebab tadi pun telah pun dijawab di Parlimen yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi menekankan bahawa kerajaan memberi jaminan bahawa pelajar-pelajar lepasan Tibet boleh dapat gaji lebih RM4,000. Tapi bagaimanapun penglibatan GSC, GLIC, swasta, dewan perniagaan. Kerana sasaran sekarang ni kita mahu menzahirkan ataupun melahirkan sekurang-kurangnya 100,000 pelatih tenaga kerja berkelulusan TVET ini di kalangan Bumiputera. Ini mesti dilakukan. Tak boleh berpaling ke belakang lagi. Resolusi Kongres Ekonomi ini mesti dilaksanakan. Begitu juga dengan pembangunan wakaf. Itu wakaf Mara Madani telah diwujudkan. Dan wakaf ini mengikut saranan daripada Datuk Seri Ashraf Wajidi selaku pengerusi Mara. Dia kata bahawa wakaf Madani ini akan diletakkan direct di bawah Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Supaya wang yang terkumpul, jadi saya merasakan seolah macam seperti bank untuk membantu warga bangsa kita. Jadi wakaf Madani ini jangan hanya sekadar tinggal begitu saja, sebab sasarannya dalam tempoh 2 tahun mendatang, wakaf Mara Madani mesti mempunyai wang dalam tabungannya sekurang-kurangnya
RM1 bilion. Tujuannya lah untuk membantu warga bangsa kita. Kalau itu ada bantuan kerajaan lagi, maka dapatlah kembali semangat dasar ekonomi baru itu dipulihkan semula. Setelah ia hancur kesan daripada perubahan daripada dasar ekonomi baru kepada dasar penguasaan. Kemudian bagaimana juga dengan dasar penubuhan Suruhanjaya Pekerja Gig. Malam tadi sewaktu saya berbicara dengan Datuk Syakar Samsudin, iaitu Speaker Dewan Undangan Negeri Pahang. Beliau menjelaskan dengan begitu panjang lebar tentang Suruhanjaya Pekerja Gig. Kita mahu melihat bahawa pekerja-pekerja gig ini mereka paling tidak pun mendapat ada liputan insurans takaful, ada soksu, pinjaman ataupun EPF sendiri, caruman sendiri dan sebagainya. Sebab jumlah pekerja-pekerja e-hailing ni telah pun meningkat. Begitu juga pemberian hadiah dan cenderahati keluaran tempatan Bumi Putra akan diberi keutamaan dalam penganjuran majlis-majlis kerajaan. Ini juga kita mahu melihat bahawa tak hendak lagi lah apabila hadiah untuk Perdana Menteri, hadiah untuk menteri-menteri sebagai cenderahati bila datang melawat kampung-kampung, maka diberi cenderahati ni berupa benda yang import. Contohlah saya katakan dulu-dulu bagi kayu golf set, itu bukan untuk mengkayakan Bumi Putra, itu mengkayakan mereka yang mau masuk set kayu golf tu. Tapi dengan adanya sebahagian daripada resolusi kepada Kongres Ekonomi Putra ini, maka hendaklah menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh Bumi Putra. Yang nak beri pemberian hadiah ke cenderahati macam, betul apa salahnya? Contohnya keris ke, atau lambang itu, lambang ini. Ini semata-mata untuk mempertingkatkan ekonomi Bumi Putra, saudara. Dan yang ke-8, ini paling penting sekali, saudara. Pembiayaan mikrokredit Bumi Putra yang jumlahnya adalah RM1 bilion di bawah Biro BSN, Agrobank, Tekun dan sebagainya. Keutamaan hendaklah diberi kepada wanita, belia dan pesara tentera. Kalaulah 8 perkara ini dapat dilaksanakan, saudara, saya amat berkeyakinan ia tidak akan lagi menjadi indah khabar dari rupa, malahan dapat ditransformasikan sepenuhnya, saudara. Kerana begitu juga dalam memperkasakan syariah Islam, saudara. Di bawah MARA dah ada bajet lebih kurang 3.9 bilion, saudara. 2.1 bilion untuk pelajar-pelajar Bumi Putra Kerajaan MARA. Bagaimana dengan bajet di bawah pendidikan Islam? 200 pada tahun 2023, 2 bilion, tapi untuk bajet 2024 jumlahnya 3 bilion. Dan dulu imam siak dan sebagainya tidaklah mendapat perhatian dari segi pendapatan mereka, tapi daripada bajet yang dilakukan oleh Yang Amat Perdana Menteri ada peningkatannya, saudara. Jadi sebab itu sekarang ni, saudara, kita tidak seharusnya kita melihat satu sudut saja. Segala-galanya perlu digembling untuk melihat masa untuk warga bangsa kita maju ke hadapan, saudara. Itu yang paling penting, saudara. Dan dalam keadaan begitu, saya agak tertarik juga dengan tulisan daripada Kak Pah. Pah Merah ni kalau dia menghantar tulisan pada saya, jarang saya tak baca. Ini bila dia menulis kifarah politik. Ya, saya dalam saat-saat kita menyantuni Kongres Ekonomi dan kita tak mau lagi gebang aja lebih. Kita tak maulah segala-galanya indah khabar dari rupa, tapi kita harus berpijak di bumi nyata. Sebab sebagaimana catatan Kak Pah, kifarah politik sebenarnya sedang melanda rakyat yang kufur nikmat. Ya, janji Allah terhadap doa orang yang ternaya itu pasti. Ya, satu persatu kifarah itu datang kepada yang pernah berbuat zalim, inaya, menabur fitnah dan sebagainya. Tak kira lah sama ada pada pemimpin ke ataupun rakyat biasa, saudara. Sebab itu kata Kak Pah, hadapilah balasan dari apa yang telah kamu lakukan. Kerana waktu melakukan sumpah Najib Razak, dia kata bahawa dia mohon dilindungi Allah dan meminta agar siapa saja yang membenarnya pada beliau, terimalah akibatnya.
Sebenarnya saudara, menurut kata catatan daripada Kak Pamerah, dia kata kesilapan besar rakyat apabila tangan-tangan mereka seperti tangan pejabat awam, warga Felda, terutamanya orang Melayu, termasuklah juga sebahagian daripada ahli UMNO yang khianat kepada parti untuk memilih Pakatan Harapan 1.0 pimpinan Dr. Mahathir. Akhirnya apa jadi? Dah masuk tahun kelima dah selepas peristiwa 2018. Saudara. Ini dah masuk 5 tahun, saudara. Dah dekat 6 tahun dah. Ekonomi kita dalam keadaan yang in the limbo. Ini kifarat, saudara. Kerana kita tidak bersyukur. Itulah kesilapan besar dilakukan oleh rakyat yang boleh terperangkap dengan tuduhan, hemburan, caci nista, fitnah oleh mereka yang mengejar untuk mencari kuasa. Jadi mereka memilih kononnya pemimpin itu baik, pemimpin ini tak baik dan sebagainya. Sedangkan kalau kita melihat saat itu UMNO Barisan Nasional yang dipimpin Dr. Najib pada pilihan raya yang ke-14 dulu sedang bertukuh lumbus untuk meletakkan negara di landasan yang tepat demi kemakmuran. Tapi walaupun beliau bertindak dengan cemerlang dalam pentadbirannya, tapi puak-puak mantan Perdana Menteri yang mencari kuasa, akhirnya dia dapat jadi Perdana Menteri kali kedua, Dr. Mahathir. Dia melakukan macam-macam fitnah untuk mereka mencapai kejayaan. Akhirnya apa jadi saya? Kalau dulu mereka kata Dr. Najib bakal memufliskan negara. Tapi sekarang tangan siapakah agaknya yang negara sudah pun hampir muflis? Bukankah di tangan mereka? Daripada Dr. Mahathir pindah kepada Tan Sri Muhyiddin. Dua orang ni saya tuduh bahawa negara boleh jadi muflis, bankrupt. Tapi bila negara dipimpin Dr. Mahathir, negara dipimpin Tan Sri Muhyiddin, akhirnya terbukti sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa mewarisi hutang sekitar 1.5 triliun. Sedangkan zaman Dr. Najib cuma lebih kurang 600 bilion saja. Itu keadaan saudara. Dulu mereka mengatakan bahawa Dr. Najib akan memufliskan negara. Kos harga hidup masa itu kononnya melambung tinggi lah, GST ni, barang naik, macam-macam lah saudara. Tapi sekarang ni, apa jadi? Kerana orang Melayu ni, memang kita majoriti saudara. Kita memang majoriti, 71%. Rakyat di bumi bertuah ini, daripada 32 juta, itu daripada orang Melayu. Tapi kita dipecah-pecahkan. Kita dipisah-pisahkan. Dan akhirnya apa jadi? Ya rosaknya orang Melayu sendiri. Saya setuju dengan tulisan Kak Pah yang hantar pada saya. Dia kata kesannya apabila kita ni kufur iman ataupun kufur daripada segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Dan akhirnya kita sanggup mencerca ataupun menuduh, memfitnah pimpinan. Itu keadaannya. Saya agak tertarik juga secara apabila ulasan APEC Cina. Ini APEC Cina ni dia seorang peguam, dia menulis, dia kata cantik juga tulisannya APEC Cina. Dia kata, bila kata GST, sebenarnya banyak orang kata bahawa GST ini boleh merosakkan kehidupan rakyat. Tetapi ternyata GST itu Najib was right katanya. Tapi orang mengatakan untuk mencari kuasa mereka nak masukkan GST. Selepas GST dimasukkan dengan tiadanya cukai selama 3 bulan, itulah saatnya ekonomi negara melulung. Kemudian apabila Najib mewujudkan bantuan tunai kepada rakyat, sebenarnya kata ini APEC Cina, dia kata Najib was right. Tapi rakyat ditipu. Kononnya BRIM itu rasuah. Rakyat pun yang dapat duit daripada BRIM pun sama juga ikut bersetuju untuk menghumban UMNO Barisan Nasional mengalami kekalahan dalam pilihan raya umum yang ke-14. Begitu juga tentang PTPTN. Cadangan daripada Datuk Najib dulu, waktu zaman UMNO Barisan Nasional mempunyai dominan dalam kerajaan, para peminjam Bumi Putra, orang Melayu kita ni lah, pelajar-pelajar kita, pinjam dengan PTN. Tapi kalau you punya result ataupun kalau you punya keputusan peperiksaan you, kalau pointernya 3.8 lah, 3.8 pointer, ia akan ditukar menjadi beasiswa, tak perlu bayar. Itu caranya. Sebab itu kata APEC Cina dan Najib was right. Tapi mereka mengatakan kalau berkuasa, boleh mendapat kuasa, mentadbir negara,
Kupulatuk lah saudara. PTPTN akan dihapuskan. Itu keadaannya. Sedangkan apa yang dicanai, PTPTN akan merubah ataupun menukar status hutang itu kepada beasiswa kalau pelajar tersebut mencapai kejayaan yang membanggakan. Itu tujuan diwujudkan tabung pendidikan, PTPTN. Kemudian saudara, apabila kita lihatlah syarikat otomotif kita, itu syarikat Proton. Jangan lupa saudara, dulu konon-kononnya kita banggalah dengan syarikat ni, kereta ni. Tapi bila pimpinan waktu itu sebelum pilihan raya yang ke-14 dulu, waktu Najib merajui UMNO Barisan Nasional dan dia mengundang syarikat Glendy daripada China. Masa itu satu melayar menuduh UMNO menggadaikan syarikat kereta ini kepada China. Tapi hari ini tengoklah, sebab itu kata pihak China, right, Najib was right. Hari ini suka tak suka kita kena terima hakikat. Proton sudah menjadi antara kereta yang digemari ramai dan menjala. Ada X50, X70 dan mampu bersaing dengan kereta-kereta import yang lain. Tapi kita terpedaya kononnya Najib nak jual kemegahan negara kepada orang Cina. Tapi bila berjalan benda begitu, lihatlah sekarang ni apa yang nak dibangunkan di kawasan Lembah Beringin tu akan menjadi kawasan automotif. Itu gambaran saya. Tapi bila begitulah dituduh bahawa UMNO Barisan Nasional ni menjual tanah pada China, Forest City dan sebagainya. Tapi sekarang ni TRX sendiri, lihatlah betul mega bangunnya. Itu keadaan saya. Jadi saya merasalah apa yang ditulis oleh APEC China ni betul juga saudara. Hari ini kita merasailah dia punya kifarat politik. Saya ucapkan terima kasih pada Kak Pah Merah yang menghantar kiriman. Dia muklis list. Betul saudara, saya nak puji lebih baik tak maulah. Saya ketepikan soal perbicaraan di mahkamah, itu soal lain saya. Tapi sepanjang beliau merajui negara sebagai Perdana Menteri, ya, itu yang membuatkan orang rasa cemburu dan mahu menjatuhkannya. Saya tak tahulah saudara. Dulu kita GST kita 6%. Tapi hari ini tak tahulah bila SST dah naik sampai 8%. SST antara 8 ke 10%. Jadi kena belajarlah ilmu matematik yang mana lebih tinggi. 6 ataupun 10, saya tak tahulah. Saya. Begitu juga apabila kita mewujudkan pejabat-pejabat UTC. Berapa banyak daerah, ada 18 daerah pada sebelum tahun pilihan raya 2018. Kita ada 18 UTC. Tapi sekarang ni cuma tinggal 12. Kan menyusahkan. Tidak dulu pejabat UTC ini beroperasi. Malam pun orang boleh senang. Yang mana kerja, boleh pergi ke UTC ini untuk urusan nak buat pasport ke, pendaftaran dan sebagainya. Kalau kad pengenalan hilang, macam-macam boleh buat. Dibuka UTC ini. Ada terdapat lebih kurang dalam 18. Tapi sekarang tinggal 12 je saudara. Sebab orang rasa itu legasi Najib mesti ditutup. Dan yang agak mengecewakan kita apabila kita melihat sebelum UMNO Barisan Nasional ditumbangkan dulu, kita punya di Bursa Saham Kuala Lumpur kita sampai ke tingkat 1,852 mata saudara. Pada 2 Mei 2018 kedudukan pasaran saham kita 1,852. Tapi hari ini saudara, selepas UMNO Barisan Nasional ditumbangkan, kita masih lagi lah terkial-kial. Masih lagi beredar pada 1,540. Bukan senang saudara untuk naik balik. Begitu juga zaman kita dulu, dividen K.SP 6% pada 2018. Sekarang ni 5.35%. Tak tahulah. Banyak lagi pencapaian-pencapaian yang dapat kita lihat zaman itu. Tetapi, iyalah, kadang-kadang saya merasakan bahawa inilah kifarah yang perlu diterima, ditanggung oleh rakyat. Kesan daripada tindakan mereka mudah terpengaruh dengan fitnah. Dan hari ini pun saudara, di saat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim
sedang menggembeling tenaga untuk memantapkan kembali ekonomi kita, untuk memajukan. Kita masih lagi terperangkap dengan kepelbagaian dogma-dogma politik. Dan lihatlah sendiri, saya besok insya-Allah saya akan mengulas kedudukan bicara ahli parlimen dah masuk minggu kedua. Dah 2 minggu dah parlimen bersidang. Duli Yang Mulia Sri Paduka Pertuan Agong Tuanku Ibrahim menitahkan, gunakanlah parlimen ini untuk membicarakan perjuangan untuk rakyat. Rakyat perlu dibela, negara perlu maju ke depan. Tapi saranan ataupun titah tuanku dilihat sepi saya. Sepi. Satu hari saja selepas tuanku bertitah, dah bergeduduk parlimen. Dengan perangai macam mana dalam zoo. Itu keadaan saya. Hari ini kita sekarang ni bukan menuai hasil. Kita bukan menuai hasil. Kita sekarang ni sedang menanam benih-benih kemakmuran masa depan. Jangan lupa, saya dah bercakap berulang kali. Datuk Seri Anwar Ibrahim mewarisi hutang 1.5 triliun. Mewarisi masalah besar. Kesan daripada selepas UMNO Barisan Nasional digagalkan, UMNO Barisan Nasional ditumbangkan dan beralih tangan kepada 2 Perdana Menteri yang, ya Tuhan, apa dia jadi. Belum pernah berlaku dalam sejarah negara kita ni, berlaku pembunuhan, sanggup bunuh diri dan sebagainya. Negara mengalami musibah. Tapi itu yang berlaku. Baru 1 hari saja selepas tuanku bertitah di parlimen. Keluar dewan, barangai. Kan kalau saya kata macam peruk dia marah saya. Tapi itu realitinya. Kita sedang menyemai untuk mempertingkatkan kembali ekonomi rakyat. Datuk Seri Anwar Ibrahim memikirkan yang terbaik dalam keadaan berhutang. Dalam keadaan negara berhutang 1.5 triliun, masih lagi nak menyantuni kaki tangan rakyat, kaki tangan kerajaan. Dapatlah sedikit imbuhan, 2,000 satu orang. Yang mana berpencen pun dapat 1,000, persiapan untuk bulan puasa ni. Anak-anak yang di sekolah dapat bantuan. Dulu tak ada pun, saudara. Zaman Tun Najib memang ada. Tapi selepas tu tak ada. So sekarang ni prasekolah dibantu. Dan saat kita nak menyemai kemakmuran ini, timbul macam-macam cerita yang dilakukan onar, yang dilakukan oleh pembangkang. Mereka masih lagi bermain politik. Masih lagi, saudara, saya cakap terus terang, masih lagi onar politik ini dicetuskan. Sebagai contoh, Parti Bersatu. Tiba-tiba saya sekarang ni mewujudkan satu pindaan perlembagaan parti mereka. Yang kononnya supaya 6 ahli parlimen yang memberi sokongan pada Seri Anwar Ibrahim itu mau digugurkan. Jadi kalau digugur, kena ada pilihan raya. Sampai bila kita ni tak habis-habis dengan pilihan raya? Sepatutnya sekarang ni tak usah fikirlah soal. Kalau nak macam mana titah tuanku kata nak fikir soal pilihan raya pun, kamu tunggulah pilihan raya ke-16 nanti dalam 4-5 tahun akan datang. 4 tahun aja lagi. Kenapa sekarang? Kenapa mesti nak adakan pilihan raya kecil? 6 orang ni, 6 kawasan parlimen. Bagi saya, kalaulah 6 orang ni, katalah bertanding bersatu, menanglah semua, tidak akan menjatuhkan kerajaan. Tidak akan membuat sebarang perubahan kepada kerajaan yang sedia ada. Tapi itulah yang dinyanyikan. Mesti ada pilihan raya. Sudah pun, PAS kata PAS nak bertanding. Bersatu kata ini kursi milik kami. Lala kali UMNO kata payah-payah kami lah bertanding. Ini gambaran, saudara. Saya kadang-kadang nak jelik lah melihat. Apabila di saat kita sedang membajai, menyemai untuk ekonomi masa depan. Dalam masa setahun, apalah boleh dilakukan? Saya bercakap bahawa suasana politik negara, suasana ekonomi yang koyak rabak dilakukan oleh pemimpin terdahulu, dan hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menerjui bersama-sama dengan Datuk Seri Zahid Hamidi berusaha, bekerja keras. Tapi mereka masih lagi nak main politik. Apa untungnya saya? Apa untungnya apabila 6 pilihan raya kecil nak diadakan? Pertama sekali, wang negara akan dibazirkan lagi. Kalau satu pilihan raya, satu kawasan parlimen pilihan raya, sekurang-kurangnya 2 juta. Kalau 6, artinya 12 juta. Itu kalau 6, bagaimana yang 10 orang lagi nak keluar tu? Kalau 10 orang pun keluar, 20 juta. Bukankah wang itu lebih baik digunakan untuk membangunkan
Ekonomi warga kita yang tertekan. Apa salahnya wang itu boleh kita pergunakan untuk membangunkan yang di Kelantan 14,000 yang dikatakan mesin tegak. Ya, kerajaan pusat tak tahulah sebab laporan datang daripada kerajaan negeri. Sebab negeri itu diperintah bukan oleh kerajaan perpaduan. Semua orang tahu. Kita pun naik hairan juga macam mana dapat wang royalti, bukan tak ada, dapat wang bantuan daripada kerajaan pusat. Kenapa masih ada lagi kemiskinan tegak yang berlaku di Kelantan? Tak sepatutnya berlaku. Itu yang saya melihat bahawa akhirnya kerana kebejatan politik, mereka tak habis-habis saya. 6 orang ahli-ahli parlimen tu yang mereka mengatakan sokongan pada Datuk Seri Ibrahim kerana mahu mengharapkan adanya wujudnya kestabilan politik. Itu saja matlamatnya saya. Tapi 6 mereka ini sekarang ni cuba kononnya nak diadakan pilihan raya semula. Satu pula buat pindaan perlembagaan. Buatlah, kita ambil tax. Kenapa tak buat lebih awal dulu? Kenapa dulu tak nak buat? Kerana waktu itu dulu tu boleh lompat-melompat. Mereka tidak menjangkakan apa yang berlaku hari ini boleh terjadi. Jadi artinya, apa saja yang mereka lakukan, lain tak ada saya. Matlamatnya hanya satu. Aku nak berkuasa. Matlamatnya macam waktu kesan bila rakyat dah buat keputusan. Tidak ada satu pun parti yang dominan untuk membentuk kerajaan. Antara Kerajaan Perpaduan, Pakatan Harapan, dengan Perikatan Nasional dan UMNO, Barisan Nasional. Tak ada siapa pun yang dominan. Akhirnya Tuanku kata, kenapa tidak wujudkan perdamaian? Indonesia begitu teruk. Pak Jokowi kena berlasah dengan Prabowo. Tapi akhirnya dia mencari kedamaian. Bila mereka berdamai, antara Prabowo, hari ini Prabowo jadi Perdana Menteri. Kalaulah dulu, waktu nak tubuh kerajaan awal, lepas pilihan raya yang ke-15 dulu, apa salahnya? Duduklah sekali. UMNO kekallah, kita dah buat pengumuman bahawa kita akan menjadi seorang pembangkang yang berhemah. Tak mahu. Jadi kita terbentuklah kerajaan perpaduan. Dah tubuh kerajaan perpaduan, masih lagi diganggu, gugat. Matlamat mereka tak ada lain, saudara. Hanya untuk mengejar kuasa. Itulah nasib kita sekarang ini. Inilah saya katakan kifarat politik. Terima kasih Kak Pah atas kiriman kenyataan begitu. Jadi saudara Dian Shah dia kata pada PR15 yang lalu tiada siapa yang dapat majoriti mudah. Betul. Itu fakta saudara Dian. Tapi nak buat macam mana? Besok kita dengar pula apa pula. Saya kesan daripada apa yang dibincangkan di parlimen hari ini, semalam dan besok. Saya yakinlah yang bahagia Dato' Abdullah Sani akan mengulas bersama dengan saya kedudukan politik semasa di parlimen, insya-Allah saya. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.